亲爱的姐妹们，平安！我们又再一次可以在网上见面，让我们一同来赞美、称颂我们的上帝，欢宣主为君王。Selamat sore ibu-ibu sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita bisa berjumpa lagi di online ini. Mari kita angkat satu puji-pujian untuk menyembah Tuhan kita. Masyurkan Rajamu. Edisi yang kedua, nomor 7. Masyurkan Rajamu.我们来看马可福音第10章第1节到11节. Mari kita buka kitab Markus, Injil Markus pasal yang ke-11 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya baca dulu di dalam bahasa Mandarin. 耶稣和门徒将近耶路撒冷，到了伯法其和伯大尼，在橄榄山那里，耶稣就打发2个门徒，对他们说：你们往对面村子里去，一进去的时候，必看见一匹驴驹拴在那里，是从来没有人骑过的，可以解开圈来。若有人对你们说为什么做这事，你们就说主要用它，那人必立时让你们圈来。他们去了，便看见一匹驴驹拴在门外街道上，就把它解开。在那里站着的人有几个说：你们解驴驹做什么？门徒照着耶稣所说的回答，那些人就任凭他们劝去了。他们把驴驹圈到耶稣那里，把自己的衣服搭在上面，耶稣就骑上。有许多人把衣服铺在路上，也有人把田间的树枝砍下来铺在路上。前行后随的人都喊着说：和散那，奉主名来的是应当称颂的，那将要来的我主大卫之国是应当称颂的，高高在上，和散那。耶稣进了耶路撒冷，入了圣殿，周围看了各样物件，天色已晚，就和12个门徒出城往伯大尼去了。Markus pasal yang ke-11. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage,
dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun. Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang yang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu melakukan itu?' Jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di pinggir jalan. Lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, 'Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?' Lalu kata mereka menjawab, 'Seperti yang sudah dikatakan Yesus.' Maka orang-orang itu membiarkan mereka, lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya, banyak orang yang menghampirinya, yang melampirkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, 'Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi.' Sesampainya di Yerusalem, Yesus masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya, tetapi sebab hari sudah hampir malam, Yesus keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. 我们同心祷告, mari kita masuk ke dalam doa. 天父上帝，愿你正是借着这段经文给我们看见耶稣基督进到耶路撒冷的意义。Bapa Surgawi, kiranya Engkau tolong kami untuk mengerti firman yang kami bacakan, mengerti bagaimana makna Yesus menunggangi keledai untuk masuk ke kota Yerusalem. Tuhan, kiranya Engkau bicara kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 这个马可福音第11章第1节到第11节，给我们看见耶稣基督他怎么样骑着驴子骑着驴驹进到耶路撒冷。那么这是主耶稣的侍奉，在他还没有上十字架之前，他工作的最后的一段的时间。你记得我们好几次都说到，耶稣曾经退避到北方，到这个该撒利亚腓立比，到加利利那一带地方服侍，他是要回避耶路撒冷，他要到北方服侍。那么这一章的圣经呢，就给我们看见现在耶稣基督要南下，要下到耶路撒冷。11章第1节说他们降到耶路撒冷。那如果我们看马可福音以及其他的这个马太、马可、路加这个3本的这个对观福音或者是符类福音，给我们一个印象，就是说耶稣到现在才第一次到耶路撒冷。可是呢，如果我们看约翰福音，我们就可以看见说，其实耶稣基督经常到耶路撒冷，不是在这个到了马可福音第11章才到耶路撒冷去。
那如果我们看约翰福音第2章13节、5章第1节、7章第10节，就给我们看见耶稣基督他到耶路撒冷去过节。那么为什么对观福音、符类福音的作者给我们的印象，他们的记载给我们的印象说这是耶稣基督头一次到耶路撒冷呢？其实不是。可是为什么3个符类福音的这个作者都没有记载耶稣基督在耶路撒冷的工作？那因为符类福音的作者所强调的，他们是要强调要着重耶稣基督在北部所做的工作，而约翰所写的约翰福音就是要着重耶稣基督在南方，在犹大地区，就包括耶路撒冷啊，在犹大地区所做的工作。Saudara sekalian, bagian yang kita baca hari ini merupakan pelayanan Tuhan Yesus yang terakhir. Sebelum dia naik ke kayu salib, ini adalah pelayanan Yesus yang terakhir. Saudara mungkin masih berkesan ya, di dalam Injil Markus kita melihat bahwa Yesus menghindari Yerusalem. Dia banyak memakai waktu melayani di bagian utara. Di Kaisaria Filipi, kita pernah bahas itu, juga di daerah Galilea dan sekitarnya. Mungkin masih ingat ya. Nah, di dalam pasal 11 Injil Markus, mulai dari sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus sekarang menuju ke selatan. Ya, menuju ke bagian selatan, dia mau ke Yerusalem. Pasal 11 ayat 1, ya dikatakan dia telah mendekati kota Yerusalem. Saudara sekalian, 3 penulis kitab Injil Sinoptik, Matius, Markus, dan Lukas, tulisan mereka memberikan kesan kepada kita bahwa cuma kali inilah Yesus Kristus datang ke Yerusalem. Ya. Sebetulnya ini bukan pertama kali. Di dalam Injil Yohanes kita melihat bahwa ada catatan Yesus tidak jarang ke Yerusalem. Dia ke Yerusalem untuk mengikuti, memegang hari-hari raya orang Yahudi. Misalnya Injil Yohanes pasal 2 ayat 13, pasal 5 ayat 1, pasal 7 ayat 10. Nah, kenapa demikian? Kenapa penulis Injil Sinoptik hanya mencatat pelayanan Tuhan Yesus di utara, di daerah Galilea sekitar tadi saya katakan, dan juga di daerah Kaisaria Filipi? Karena itulah yang mereka mau tekankan. Ya, jadi penulis Injil Sinoptik Matius, Markus, Lukas, itu yang mereka tekankan, pelayanan Tuhan Yesus di bagian utara. Sedangkan Yohanes, Rasul Yohanes, dia mau menekankan pelayanan Tuhan Yesus yang di bagian selatan. Yerusalem kan ada di selatan. Jadi itulah namanya, penekanannya beda. Ya, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Semuanya benar, bukan nggak ada yang benar ya, nggak ada yang salah. Ya, semuanya benar, cuman penekanannya. 那现在我们要讲到这个主耶稣基督骑着驴驹进入耶路撒冷的事。耶稣是怎么样进入耶路撒冷？他进入耶路撒冷的情形又如何？那我们先讲耶稣基督怎么样进到耶路撒冷。他是圣经说，他先打发2个门徒去为他预备他所要用的
离居当然这是他们还没有进到耶路撒冷之前，差不多要到了，所以耶稣基督就先打发2个门徒去为他预备驴驹，那么去哪里呢？去哪里找呢？就是到对面的村子，对面有2个村子一个是伯法其，一个是伯大尼，其中之一了。那么耶稣就告诉他们，你去到对面的村子，你就一进去呢，你就会看见有一批驴驹拴在哪里，你把它解开，拿到我这里。假如有人问你们说，为什么你们做这个事，你就回答说，主要用它。那么你这样说呢，他们就会让你们带去。所以在这里我们看见耶稣基督做事情是有计划的，不是匆忙，不是很忙乱的。所以2个门徒去了之后呢，果然他们所经历的就正如耶稣所说的，他们就看见有一批驴驹就拴在那里，他们就照着耶稣的话就解开的时候，就有人问他，就像耶稣所说的，说你们为什么做这个事呢？所以2个门徒就照着耶稣事先的吩咐说，主要用他。很奇妙，当2位门徒这样回答的时候呢，事情就好像耶稣所说的一样，他们就怎么样呢？就让2个门徒把这个驴驹拿去，听主的话，事情就不会那样复杂。很多时候我们觉得事情很复杂，很不容易。坦白说，因为很多时候我们不听话，我们有很多理由。是真的吗？会吗？这么容易吗？门徒没有跟耶稣辩论，就照着耶稣的话，事情就办成了。Saudara sekalian, kita sekarang mau membicarakan bagaimana Yesus masuk ke kota Yerusalem dengan menunggangi seekor keledai muda. Nah, bagaimana dia masuk ke kota Yerusalem, dan setelah dia masuk ke kota Yerusalem, bagaimana keadaannya? Yang pertama-tama kita melihat bahwa di dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-6 ya, waktu Yesus sudah hampir tiba, sebelum tiba ya, Yesus mengutus 2 murid-muridnya pergi ke desa yang ada di seberang, mengambil keledai muda. Yesus bilang sama 2 murid ini, kamu pergi dan nanti kamu akan ketemu seekor keledai muda diikat, dicancang, kamu lepas, kamu ambil, bawa ke sini. Dan nanti kalau ada orang tanya kenapa kamu melakukan hal itu, beritahukan, jawab pada mereka bahwa Tuhan memerlukannya. Nanti mereka bisa mengizinkan kamu. Nah, murid-murid nurut ya. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, murid tidak berdebat. Enggak bertanya, masa begitu aja dikasih? Enggak usah bayar? Begitu mudah? Tidak. Mereka ikut saja apa yang Yesus katakan. Nah, waktu mereka pergi, betul, mereka mengalami apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Mereka melihat ada seekor keledai muda diikat di sana dan mereka melepaskannya, mau membawa. Nah, di situ ada orang-orang bertanya, kenapa kalian melakukan hal ini? Dan 2 murid itu menjawab seperti apa yang Yesus ajarkan. Mereka bilang Tuhan memerlukannya. Dan terjadilah apa yang Yesus katakan, dan mereka mengizinkan 2 murid itu membawa keledai itu pergi. Saudara sekalian, kita melihat di sini, apabila kita melakukan apa yang Yesus lakukan, seringkali perkara tidak begitu ruwet, tidak begitu sulit. Kita sering mengalami kesulitan karena kita kurang percaya. Kita tidak percaya. Masa begitu gampang sih? Begitu aja udah dikasih kita bawa pergi? Begitu mudah? Apa mungkin ini itu? Kita banyak cicing congcong, saudara. Nah, tetapi murid-murid ini tidak. Maka
Akhirnya mereka bawalah keledai muda itu kepada Tuhan Yesus。那从主耶稣所讲的话，我们似乎发觉到耶稣基督跟那个驴驹的主人耶稣认识他，他也认识耶稣，所以很自然的也是说你解开，如果他们问你说为什么做这个事，你就说主需要用它，他就给了。所以呢，从这里我们可以发现，好像是这个驴的主人呢已经认识耶稣，耶稣也知道这个人呢肯把驴驹给耶稣使用。那么这个驴驹呢是从来没有人用过的，从来没有人用过的。这个驴驹是没有载过人的是新的，完全没有被用过。我们在这个旧约的圣经，我们就看见一切分别为圣的东西呢，一切分别为圣要被献给神的这个祭物，一定是没有残废的，没有残迹的，是很完美的，而且是从来没有被用过的。在民数记记载关于这个除罪的水除罪的水是用红色的母牛献祭之后，那个灰做成什么呢？做成除罪的水。那个被献祭的红色的母牛是民数记那边记载是什么呢？是没有耕过田的，也没有这个他的没有负过恶的，就是说是很健康的，是很美好的，不是已经精疲力竭半死半活的。今天呢，我们献祭，我们所献给主的是怎么样？是好的、坏的、健康的、生病的。你要说死的还没有，但是活的半死半活。这个驴驹呢是完全没有被用过的，那这个驴驹的主人呢，听见说耶稣要用它，就马上很大方的、很慷慨的，就给耶稣来使用。他没有啰里啰嗦，用来做什么什么，总而言之，主要用它，就给主使用。今天如果神要用你，要用我们或者用我们的丈夫啊、妻子啊、孩子啦、父母啦，我们给吗？我们支持吗？有些基督徒虽然信主，也信主很久，但是并没有支持家人对耶稣的服侍。有些做丈夫的晚上吃饭一定要太太陪他拿端饭端菜，所以要探访的时候，我们以前探访是下午嘛，下午呢他就不能够探访，一定要陪丈夫吃，其实饭菜都已经有了。有些父母有些孩子知道家人在家探访，一直打电话，就好像有什么重大的事情。就我们要服侍主的时候，我们要告诉家人，我去探访，我去那里，不要找我，除非有很紧急的事。那我们呢，告诉家人，那我们如果是被告诉的家人，我们知道了就不要去打扰，主要用它。
让主能够很好的去使用。Saudara sekalian, kita lihat di sini, kalau dari nada perkataan Tuhan Yesus, sepertinya Tuhan Yesus kenal itu orang yang empunya keledai muda. Dan majikannya yang empunya juga kenal Tuhan Yesus. Maka Yesus bilang kepada dua muridnya, kalau kamu udah lihat itu keledai muda, kamu lepaskan dia, kamu bawa. Kalau orang tanya, bilang aja Tuhan memerlukan, lalu dikasih. Ya, jadi dari sini kita bisa melihat bahwa orang itu kenal Tuhan, dan Tuhan Yesus juga yakin, tahu, ya, pasti dia juga merelakan keledai mudanya itu dipakai. Nah, Alkitab berkata ini adalah keledai muda, ya, keledai muda. Nah, saudara, keledai muda ini belum pernah ditunggangin orang, masih baru. Kalau kita lihat perjanjian lama, saudara, korban-korban yang dipakai untuk binatang yang dipakai untuk menjadi korban, dipersembahkan, itu harus binatang yang tidak ada cacat celak, ya, yang mulus, yang tidak ada cacat. Nah, di dalam kitab Bilangan, di sana ada mencatat air pentahiran, ya, air penyucian, air pentahiran. Air pentahiran itu dibuat dari abu apa? Abu lembu merah, ya. Lembu betina yang merah, lalu dibakar, dijadikan korban, dan abunya itu dibuat menjadi air pentahiran, ya, yang najis, yang kotor, ya, dipercikan air itu, ya, dari lembu betina merah. Nah, saudara, itu lembu betina merah, kalau kita lihat di dalam kitab Ulangan, lembu betina merah itu haruslah lembu yang belum pernah dipakai, belum pernah membajak, ya, belum pernah membajak sawah, belum pernah, ya, di lehernya, di punggungnya belum pernah dikenakan kuk, ya, jadi belum pernah menghela dengan kuk. Artinya ya masih muda, yang sehat, yang prima. Bukannya yang udah tua, yang udah nggak kuat, ya, setengah mati setengah hidup, udah dipersembahkan, tidak. Jadi lembu betina merah itu, ya, harus yang prima, yang sehat. Saudara, hari ini bagaimana persembahan kita kepada Tuhan? Yang bagus atau yang jelek? Yang sehat atau yang udah sakitan? Kita berikan, kita persembahkan. Namanya bagus, mempersembahkan, berikan kepada Tuhan. Ada kalanya anak-anak Tuhan, bukan semua, ya, tapi ada, berikan yang jelek, yang dia udah nggak mau, yang udah nggak kepake. Kalau sendiri masih kepingin, nggak kasih Tuhan. Kita melihat si majikan yang empunya keledai muda ini. Begitu dia dengar Tuhan memerlukannya, dia langsung kasih. Dia langsung kasih. Dia nggak cerewet tanya mau apa ini itu dan sebagainya, kapan pulanginya. Enggak, saudara. Kasih. Saudara, kalau Tuhan memerlukan diri kita, anak kita, atau harta benda kita, Tuhan mau pakai, saudara, apakah kita rela? Kita mau memberikan? Saudara, ada kalanya, sekali lagi bukan semua, tapi ada saja anak-anak Tuhan, walaupun udah lama percaya Tuhan, tidak mendukung kalau anggota keluarganya mau dipakai oleh Tuhan. Ambil contoh, besuk. Dulu sebelum COVID, kita kan gereja kami besuk sore, ya. Nah, ada suami-suami kalau sore itu pulang makan, mesti ada istri siapin piring apa semua, sayur, padahal sudah ada. Jadi tidak mengizinkan istrinya pergi besuk. Sekalipun itu mungkin sebulan sekali. Tidak dukung. Ada suami, istri, orang tua atau anak udah tahu
keluarganya lagi pelayanan, telepon terus. Kayak ada urusan apa penting seperti itu. Saudara, kita kalau mau melayani Tuhan, kasih tahu keluarga, saya mau besuk ya. Jangan cari-cari saya. Jangan ganggu. Nah, kalau kita udah dikasih tahu keluarga kita juga mau melayani, jangan cari-cari terus, jangan telepon, dikit-dikit telepon. Kan kamu nggak tahu dia lagi di mana. Dia lagi berdoa, lagi bicara sama orang, saudara. Majikan yang punya keledai bilang, Tuhan memerlukan, langsung kasih pakai. Biar kita belajar dari majikan yang mempunyai keledai ini, saudara sekalian. Tuhan memerlukan, kasih pakai. Diri kita pun kasih pakai. Karena Tuhan sudah mengorbankan nyawanya buat kita. Ada apa yang begitu penting, yang begitu berharga, yang Tuhan tidak layak pakai? 第7节到第10节给我们看见耶稣，刚才我们讲耶稣是这个怎么样进到耶路撒冷，那么现在我们要看进到耶路撒冷的情形怎么样。那么第7节给我们看见门徒拿到了这个驴具之后呢，他们就把衣服放在这个驴具的上面，就让耶稣骑着。然后呢，圣经说有许多的人呢，在路上也把他们的衣服铺在路上。有的人从田里面砍下树枝啊，绿色的叶子啊，就铺在这个耶稣要走的路上。就一面当耶稣骑着这个驴驹子进城的时候啊，就走在那些树枝的上面，走在那些这个衣服的上面。就有很多人喊着说，和散那，奉主名来的是应当称颂的，前行后随，喊着说，那将要来的我主大卫之国是应当称颂的，高高在上和散那。这是欢迎君王的一个样式，欢迎君王的样式。Saudara, tadi kita sudah bicarakan bagaimana Yesus masuk ke kota Yerusalem. Ya, ayat 7 sekarang sampai 10 bicarakan setelah masuk di kota Yerusalem bagaimana keadaannya. Di dalam ayat yang ke-7 dikatakan kedua murid itu setelah mendapati keledai muda, mereka menanggalkan bajunya, mereka taruh di punggung keledai muda supaya Yesus menungganginya. Nah, sampai di kota Yerusalem, orang-orang bagaimana? Copotin juga jubahnya. Mereka mereka paparkan di jalan, ya. Ada yang menebang kayu-kayu, ranting-ranting dan daun-daun, mereka juga paparkan di jalan supaya Yesus naik keledai. Jadi keledainya itu menginjak baju-baju itu, jubah-jubah itu dan ranting-ranting itu. Dan mereka berseru kepada Tuhan. Ya, mereka berseru, mereka memuji Tuhan. Ya, dikatakan Hosana, diberkatilah dia Yesus yang datang dalam nama Tuhan, diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud, Hosana di tempat yang maha tinggi. Saudara sekalian, ini adalah cara untuk menyambut seorang raja, ya, seorang raja, saudara. Nah, apa yang mereka nyanyikan di sini, menyambut dengan menyanyi, itu diambil dari itu kutipan, ya, kutipan dari Mazmur 118 ayat 25 dan 26. Nah, saudara, kata Hosana, kita pikir apa artinya? Memuji Tuhan, iya. Tapi arti yang semula bukan memuji Tuhan. Arti yang semula artinya apa? Selamatkanlah sekarang. Selamatkanlah sekarang. Jadi waktu mereka bilang Hosana, Hosana, ya, dikatakan Hosana, dia yang datang di dalam nama Tuhan. Artinya apa, saudara? Artinya orang-orang yang menyambut Yesus itu berseru kepada Tuhan Yesus, ya, berseru kepada Tuhan Yesus, selamatkanlah kami. 所以这个和善呢，原来是什么呢？原来是我们说是赞美的意思，是
但是原来的意思不是，原来的意思就是现在拯救，现在拯救。所以这些群众看见耶稣骑着驴驹进到耶路撒冷的时候，他们就呼喊和散那，就是说呼喊上帝，上帝啊，求你介入，求你插手，求你介入，求你拯救我们。拯救什么呢？拯救我们脱离罗马的统治者，因为耶稣弥赛亚来了。这个是诗篇118篇25、26节的记载。诗篇118篇25、26就是这样说：耶和华啊，求你拯救，求你使我们亨通。奉耶和华的名来的是应当称颂的。Saudara, jadi kata Hosana itu yang kita tahu puji Tuhan, memuliakan Tuhan, tapi arti yang sebenarnya adalah sekarang selamatkanlah. Jadi waktu mereka berseru kepada Yesus, Hosana, Hosana artinya ya Tuhan, selamatkanlah kami. Ya Tuhan, intervensilah, turut campur tanganlah, selamatkanlah kami. Selamatkan dari mana? Selamatkan dari tangan penjajahan Roma. Karena Yesus Mesias sudah datang. Nah, saudara, ini dikutip dari Mazmur 118 ayat 25-26. Di sana yang berkata, ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. 这是多年以来犹太人的盼望，对弥赛亚的盼望。上次我们说过，在那个时候的犹太人，他们心中的弥赛亚是什么呢？他们心中的弥赛亚不单单是救主，是什么救主呢？就是脱离外邦人的证明的那个救主啊。所以虽然他们现在称颂耶稣是弥赛亚和善呢，可是他们不明白，耶稣基督不是为了推翻罗马的统治而做王的。耶稣基督呢是要推翻撒旦在人心中的统治，而做天国的王。所以这些呼喊欢迎耶稣做王的群众呢，因为他们对弥赛亚的使命知道的不是完全，所以过了几天之后，在众人的挑唆之下，这些原来喊着耶稣是和散那的那些人呢，过几天就会对耶稣喊着说，把他钉十字架，把他钉十字架，因为对耶稣的认识不正确。Saudara sekalian, waktu mereka berseru kepada Yesus, Hosana, Hosana, ya, diberkatilah mereka, ya, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Nah, saudara, orang-orang yang berseru ini adalah apa, saudara? Ini merupakan satu pengharapan orang-orang Yahudi yang sudah bertahun-tahun mereka mengharapkan kedatangan Mesias. Di dalam pandangan mereka, Mesias bukan saja juru selamat mereka, menyelamatkan mereka dari mana? Dari kolonial, dari jajahan bangsa lain. Waktu itu adalah bangsa Roma. Jadi waktu mereka berseru, ya, berseru kepada Tuhan, di sini dikatakan, ya, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Saudara, waktu mereka berseru demikian, saudara, mereka masih memimpikan Yesus datang itu menjadi Mesias, menjadi juru selamat untuk menggulingkan kepemerintahan kolonial jajahan Romawi. Padahal Yesus datang ke dalam dunia bukan mau menggulingkan pemerintahan Romawi, tapi Tuhan Yesus mau menggulingkan pemerintahan iblis setan yang bercokol di dalam hati manusia, yang membelenggu manusia. Itu yang Yesus mau menggulingkan. Dan dia bukan saja menjadi raja orang Yahudi, tetapi dia menjadi raja di dalam kerajaan sorga. Menjadi raja atas bangsa-bangsa.
Oleh sebab itu saudara, orang-orang ini waktu berseru Hosana Hosana, memuji Tuhan, berseru kepada Tuhan, berapa hari kemudian karena dihasut, digosok-gosok, orang-orang yang memuji-muji Tuhan ini, yang berseru Hosana, mereka berubah. Mereka berkata, salibkan dia, salibkan dia. Ini bukan saja karena hasutan saudara, tapi juga karena pengenalan mereka terhadap misi pelayanan Yesus sebagai Mesias. Mereka tidak jelas. Mereka tidak jelas. Nah, jadi saudara, bagaimana hari ini pengenalan kita terhadap Tuhan Yesus? 我们对耶稣的认识是什么？这是帮助我们在现在的时候吗？你记得吗？我们好几次不是前面马可福音不是讲过吗？在这以前，耶稣并不想别人知道他弥赛亚的身份，是吗？不要说，是吗？虽然彼得已经说你是基督，是永生神的儿子，但是耶稣禁止他们。可是现在耶稣允准他们，而且鼓励他们。在以下的几天，你知道这个马可福音第11章开始就记载，刚才不是说吗？耶稣基督上十字架以前的最后一个礼拜，就是受难周，这个起坐离居进到耶路撒冷是受难周里面的第一天，就是礼拜天。那么在受难周里面的每一件事情，耶稣都会让人知道他是弥赛亚，他接受人对他的，在宫中人对他的呼喊，人对他的颂扬。再说，这是耶稣基督钉十字架以前最后的一个礼拜，是受难周。受难周里面所发生的事情，马可福音的记载用1/3的篇幅。马可福音不是有16章吗？所以第1章到第10章是讲耶稣的侍奉，从第11章开始到第16章就是受难周里面所发生的事情。所以你看这个篇幅很多，就表明耶稣的受难、受死、复活有重大的意义，因为这是人类所有的罪恶将要得到赦免，信靠他有救恩。所以当时候成熟了，耶稣不再隐藏他弥赛亚的身份。作为以色列的君王，耶稣基督进到耶路撒冷之后，在那1个礼拜里面，他有很激烈的最后的属灵的征战。Saudara mungkin masih ingat ya, sebelum-sebelumnya itu Tuhan Yesus melarang ya murid-muridnya untuk menyiarkan statusnya sebagai Mesias. Ya, bahkan setelah Petrus mengakui bahwa engkau adalah Mesias, engkau adalah yang diurapi, ya. Tapi Yesus masih melarang mereka jangan menyiarkan status kemesiasannya. Tetapi sekarang, mulai sekarang, Yesus bukan saja mengizinkan, bahkan Yesus juga memberikan semangat untuk mereka memberitakan siapa dia. Dia adalah Mesias. Jadi saudara, selanjutnya ini, nah ini kan apa? Ini kan sudah memasuki pasal 11 ya. Sudah memasuki minggu kesengsaraan. Minggu kesengsaraan. Nah, di dalam minggu kesengsaraan, perkara yang terjadi setiap hari ya, itu dicatat. Nah, di dalam minggu kesengsaraan ini adalah hari yang pertama masuk
ke kota Yerusalem dengan menunggangi keledai muda. Ini adalah hari yang pertama. Dan di hari-hari yang berikutnya, ya, semua itu dicatat di dalam Markus memakai 6 pasal porsinya. Ya, Injil Markus ada 16 pasal. 16 pasal ini, Saudara, ada 6 pasal membicarakan perkara yang terjadi di dalam minggu kesengsaraan. Jadi kita bisa melihat begitu pentingnya, karena ini membicarakan apa? Kematian Yesus, kesengsaraan Yesus, kematian Yesus, dan kebangkitan Yesus. Begitu penting, saudara-saudara. Ya, begitu penting. Dan dosa-dosa manusia, ya, dapat diampuni di dalam Kristus Yesus. Ya, barang siapa yang mau percaya, yang mau bertobat, akan mendapat pengampunan. Jadi porsinya sampai pakai 6 pasal dari 16 pasal. Saatnya tiba. Yesus tidak perlu lagi, ya, untuk menutupi status kemesiasannya. Memang dia Mesias. Manusia harus tahu. Kapan taunya? Saat-saat inilah. 最后呢，第11届我们就看见暴风雨之前的宁静。暴风雨之前的宁静，第11节 ayat ke-11. Ya, 第11节，耶稣进了耶路撒冷，入了圣殿，周围看了各样的物件，天色已经晚了。他和12个门徒出城，往伯大尼去。这是暴风雨之前的宁静。耶稣到了耶路撒冷之后，就首先进到圣殿里面。进到圣殿做什么呢？进到圣殿，他要看看周围各样的物件，看看这个圣殿的状况怎么样，看看以色列人，这个圣殿是以色列人生活的中心啊。作为以色列的王耶稣基督，他要查看圣殿里面一切的制度是不是按照神的命令，按照神的心意去做。好像是没有。所以你看见隔天第2天，我们就看见耶稣基督怎么样接近圣殿，因为圣殿很肮脏，很污秽。Saudara sekalian, sampai pasal 11 ayat yang ke-11, di sini saya bacakan, sesampai di Yerusalem, Yesus masuk ke bait Allah. Di sana Yesus meninjau semuanya, apa yang di bait suci. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, Yesus keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Saudara sekalian, ini adalah keheningan sebelum badai datang. Sampai di Yerusalem, Yesus masuk ke bait suci. Ngapain? Dia memperhatikan, ya. Di dalam bahasa Mandarin dikatakan dia memperhatikan semua benda-benda yang ada di sekitar, ya, di sekitar bait suci. Apa artinya? Apa artinya? Yesus mau melihat apakah semua perkara yang ada di bait suci, sistem yang selama ini dijalankan seturut kehendak Tuhan, mengikuti perintah Tuhan yang sudah hitam atas putih, yang sudah hitam atas putih kan? Ternyata tidak. Jadi besokannya pada hari yang kedua kita melihat Yesus menyucikan bait suci. Kenapa di bait suci harus disucikan? Karena cemar, tidak sesuai. Mulailah ada peperangan rohani yang terjadi. Tetapi Yesus berani menghadapi untuk semua itu. Mari saudara, kita masuk dalam doa. 天父上帝，我们实在很感谢你的恩典，我们看见耶稣基督
万王之王，万主之主。虽然在世线他不让人宣扬他弥赛亚的身份，但是在受难周开始，他不但是接受公众在公众对他的弥赛亚的呼喊、称谢、赞美，他也鼓励人这么做。但是在这将要来的这个1个礼拜的受难周里面，有很多事情要发生。求主帮助我们，让我们对弥赛亚的身份、对弥赛亚的使命有正确的认识。弥赛亚是荣耀的王，但是还没有接受荣耀之前，他要先面对许多属灵的征战。Bapa Surgawi, terima kasih kami dapat melihat bagaimana Tuhan Yesus yang tadinya tidak mau diberitakan, tidak mau disebarkan status kemesiasannya, tetapi di dalam pekan kesengsaraannya, Yesus menerima sujud sembah pujian sebagai Sang Mesias. Bahkan dia juga memberikan semangat supaya orang-orang kenal, orang-orang tahu bahwa dia adalah Mesias, karena dia datang ke dunia justru mau menyelamatkan manusia, mau menjadi raja di dalam hati manusia, mau menjadi raja atas segala raja. Tuhan tolong kepada kami supaya kami sungguh-sungguh bisa mengenal Yesus Kristus sebagai Mesias, bukan saja Tuhan yang mulia, tapi sebelum mendapat kemuliaan, dia perlu bertempur, bergumul, menghadapi peperangan rohani. Tuhan tolong kepada kami, supaya kami juga mengetahui bahwa di dalam dunia ini, kami juga akan bisa karena iman, karena kepercayaan juga bisa menghadapi. Ada banyak tantangan, ada banyak penderitaan. Biar kami bisa belajar meneladani Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 耶稣基督是救主，他也是君王。君王一定有他的百姓，一定有他的人民。耶稣基督百姓，耶稣基督的人民是怎么样的人们呢？他们是一群大能的子民。Yesus Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat, adalah Raja. Raja pasti ada rakyatnya. Rakyat daripada Raja Yesus Kristus ini adalah orang-orang yang seperti apa? Aku membangun umat perkasa. Puji-pujian edisi yang kedua nomor 34. Tuhan berkata, aku mau membangun suatu umat yang perkasa. Aku membangun umat perkasa dan yang penuh dengan pujian, yang mengikuti pimpinan Rohku dan yang memuliakan namaku. Bangunkanlah gerejamu, agar kami diteguhkan. Satukanlah kami ini dalam tubuh anakmu. Aku membangun umat perkasa dan yang penuh dengan pujian, yang mengikuti pimpinan Rohku dan yang memuliakan namaku. Bangunkanlah gerejamu, agar kami diteguhkan. Satukanlah kami ini dalam tubuh anakmu. Aku membangun umat perkasa dan yang penuh dengan pujian, yang mengikuti pimpinan